Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baiklah. Untuk kali ini, video kali ini adalah mengenai pembentangan gaya hidup sihat GHSS 3033. Saya Muhammad Munif bin Muhammad Sirrul Qalbi dari 8 PISMP Sains 2 akan membentangkan saya punya berkenaan tentang penulisan ilmiah. Okey. Baiklah, pertama sekali saya ingin menerangkan dulu tajuk yang saya pilih, iaitu tajuk merokok dalam kalangan remaja. Untuk isu merokok dalam kalangan remaja ini adalah disebabkan uh, isu ataupun tabiat merokok dalam kalangan rakyat Malaysia yang kita dapat katakan dah berlaku dengan sangat meluaslah sekarang. Okey. Kalau kita dapat lihat, ada laporan ataupun kajian membuktikan 20% perokok di Malaysia terdiri daripada golongan remaja dan ianya meningkat setiap tahun. Dalam pada ni pula kita dapat katakan bahawa 50 hingga 60 orang remaja memulakan tabiat merokok mereka tiap hari. Kenapa mereka mula merokok? Kenapa remaja merokok? Itu akan dibincangkan dengan lebih lanjut dalam penerangan kita nanti. Okey, dalam isu merokok ni, ada kajian menunjukkan bahawa 49% lelaki dewasa di Malaysia merokok. Ia juga melebihi peratusan perokok di negara maju, iaitu 38% di Britain, 35% di Amerika Syarikat dan 30% di Sweden. Okey. Setiap hari kita dapat katakan lebih kurang 14 hingga 15 ribu remaja mula menjadi penagih tembakau, yang mana kita dapat katakan ia memangnya bukan satu benda yang bagus lah. Okey. Bila kita sebut pasal rokok, bila isap rokok dia akan mengeluarkan asap, kita katakan. Asap ni dia akan isap ataupun hidu, dia lalu saluran perhadaman, pencernaan dan seterusnya dia akan menyebabkan penyakit. Di mana? Di esophagus, perut dan pankreas. Kita boleh katakan dia sebagai racun perosak. Kalau racun serangga, untuk serangga. Tapi ini racun untuk manusia. Sememangnya kita dapat katakan ianya sangat-sangat berbahaya. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada pernyataan masalah. Daripada kita dah terang tadi, isu yang kita bincangkan adalah masalah merokok. Okey. So, dapat kita katakan merokok ni, bila kita isap rokok, dia akan menyebabkan ketagihan. Seterusnya dia akan menyebabkan satu impak yang besar kepada masyarakat. Kenapa boleh impak kepada masyarakat? Sebab masyarakat sekarang ada golongan remaja yang terdiri dari masyarakat yang juga merupakan pembangun untuk masa depan negara, sesebuah negara. Jadi makna kata, bila remaja itu merokok, macam mana dia nak menjadi seorang yang berkaliber, seorang yang bertauliah untuk membangunkan negara pada masa akan datang? Dah kalau 49% individu lelaki isap rokok, macam mana adakah cukup untuk lagi 51% itu untuk menjadi individu yang bagus? Untuk membentuk negara yang hebat? Ia sememangnya perlu dibendung. Okey. Data yang dikeluarkan oleh KKM pada tahun 2010, kos yang telah dikeluarkan untuk merawat penyakit yang menyebabkan ketagihan merokok telah mencecah sehingga 2.9 bilion. 2.9 bilion bukan satu jumlah yang sikit. Ianya memang satu jumlah yang sangat besar. Betapa banyaknya duit perlu kita keluarkan untuk rawat penyakit yang melibatkan ketagihan merokok. Okey. Jadi makna kata, kalau andai kata ketagihan ni dapat dibendung, mungkin banyak pesakit yang melibatkan rokok ni dapat dikurangkan. Dalam masa yang sama, budaya merokok ni memang bagi kesan yang tak baik kepada persekitaran. Contohlah kita cakap, kawan kita isap rokok. Ada kawan kat sebelah tak isap rokok. Agak-agak dia selesa tak? Tak selesa, sebab asap yang dikeluarkan daripada rokok tersebut
bukannya wangi, asapnya busuk dan juga dia berbahaya. Kenapa? Kerana individu lain sepatutnya mempunyai hak untuk menghidup udara yang bersih. Okey, dalam penulisan ni saya membentangkan sebuah pengetahuan, bukan pengetahuan, sebuah tahap pengetahuan kesan tabiat rokok dalam kalangan remaja, di mana kita akan mengenal pasti kesan yang terjadi dan mencari jalan penyelesaian. Okey, baiklah. Objektif bagi penulisan ni kita dah terang tadi pasal rokok. Rokok memanglah rokok. So, ia adalah bertujuan untuk kenal pasti budaya merokok yang berlaku dalam kalangan remaja di Malaysia yang merupakan ataupun yang akan menjadi pembangun negara suatu hari nanti. Seterusnya kita pergi kepada tinjauan literatur. Daripada sumber yang sedia ada ataupun kajian-kajian yang telah dilakukan, kita dapat tahu bahawa bilangan perokok semakin hari semakin meningkat. Semakin banyak individu yang tegar ataupun ketagihan dengan rokok. Rokok yang menjadi punca kepada ketagihan pada remaja-remaja masa kini ni, dia bermula di mana? Bermulanya dari penggunaan tembakau dalam kalangan orang asli India di utara dan selatan Amerika. Okey, daripada tembakau yang digunakan ni, dia terbawa sampai satu masa terbentuklah rokok yang di mana yang dapat dibeli di kedai-kedai di seluruh negara. Peningkatan budaya rokok dalam kalangan remaja 18 tahun ni kita boleh katakan meningkat dengan pesat. Kalau biasa kita dapat katakan pembangunan pesat. Ini lain pula. Kita kata peningkatan kalangan remaja yang merokok meningkat dengan pesat. Sebab dia berlaku dengan pantas. Okey, ada kajian yang menyatakan bahawa Rusin Mariani 2004. Golongan remaja dia tak terus menjadi seorang perokok serius atau terus menjadi ketagih rokok, tapi dia bermula daripada apa? Daripada fasa pemerhatian, induksi, peneguhan, fasa menikmati, terbiasa dan finally ataupun last kali dia akan jadi ketagihan. Okey. Bila dia mula dengan 1 batang rokok, kemudian esok 2 batang, 3 batang, lama-lama makin banyak dan dia akan terbiasa. Bila mana dia dah terbiasa dengan budaya merokok ni, ketagihan ni akan menyebabkan dia susah untuk berhenti. Kenapa? Sebab bila kita dah berada di fasa ketagihan, apabila dia berhenti, dia akan mempunyai kesan sampingan sewaktu dia cuba untuk berhenti merokok. Okey. Sebab tu apa yang kita kata, kita perlu membendung dari awal. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebuhnya. Pihak Kementerian Kesihatan juga telah melancarkan pelbagai-bagai program, pelbagai-bagai kempen. Untuk apa? Untuk membendung budaya merokok dalam kalangan remaja. Kalau kita pergi sekolah, kita pergi mana-mana tempat institusi pengajian sekalipun, pasti adanya kempen jangan merokok, tak nak merokok, lawan rokok. Macam-macam kempen, macam-macam penulisan, macam-macam kajian untuk membendung budaya merokok dalam kalangan remaja ini. Kerana apa? Kerana kita tahu rokok ini akan menyebabkan satu kesan yang tidak baik. Itulah menyebabkan kita membuat pelbagai-bagai kempen, pelbagai langkah untuk mengatasinya. Seterusnya kita melihat kepada konten yang ditunjukkan. Okey, terdapat banyak kajian yang telah mengulas pasal budaya merokok dalam kalangan remaja ataupun pelajar ataupun apa-apa saja. Okey. Daripada kajian ini kita dapat tahu peratusan remaja yang menghisap rokok adalah sangat tinggi. Okey. Dalam kalangan pelajar sekolah ni, kita dapat katakan masalah utama dia adalah perokok pasif kanak-kanak. Perokok pasif dalam kalangan kanak-kanak. Kenapa? Macam mana mereka dapat bermula? Macam mana tiba-tiba mereka merokok? Kerana kebanyakan dari mereka mempunyai ahli keluarga yang merokok. Okey. Sebagai contoh, seorang anak kecil yang tidak tahu tentang merokok, apa itu rokok, macam mana dia dapat kena rokok? Okey,
tidak semestinya, berkemungkinan dia mempunyai ayah ataupun abang ataupun emak ataupun sesiapa di dalam keluarganya yang merokok. Apabila dia di rumah, ayahnya isap rokok, agak-agak dia kenal tak rokok tu. Okey, sampai satu masa dia akan menjadi tertanya-tanya, apakah rokok tersebut? Mengapa ayah dia isap rokok? Bagaimanakah rasa rokok? Ini menyebabkan mereka rasa ingin tahu, ingin mencuba. Menyebabkan mereka memulakan budaya merokok dalam diri mereka. Kemudian, jadi bila kita dah tahu ni, tak ada masalah, tak ada penyelesaian. Setiap masalah ada jalan penyelesaiannya. So, kita boleh membanteras budaya ataupun gejala merokok dalam kalangan remaja ini. Siapa yang memainkan peranan? Antara individu yang memainkan peranan penting siapa? Ibu bapa, guru sekolah, kaki tangan kesihatan, penguatkuasa dalam kerajaan kita. Ibu bapa kena sedar bahawa mereka bukan sahaja merosakkan diri dengan merokok, malah mereka juga membahayakan anak-anak mereka. Anak-anak dia akan ikut ibu ayah. Bila ibu ayah dia merokok, agak-agak anak-anak tu tinggi tak risiko dia akan merokok? Mestilah tinggi. Sebab apa? Sebab dia akan ikut. Macam kata pepatah ada menyebut, anak-anak ni ibarat kain putih. Ibu bapa lah nak mencorakkannya. Kalau ibu bapa dia merokok, silap-silap dekat kain putih tu pun adalah merokok, anak-anak ni ikut. So dalam masa yang sama, macam kita telah bincangkan, kempen-kempen. Banyak kempen sekarang kita tengok kita buat dekat sekolah. Okey, secara tidak langsung dia dapat memberikan kesedaran kepada remaja-remaja ini untuk berhenti merokok. Media massa juga perlu memainkan peranan. Macam mana dia boleh menerangkan kesan merokok, kesan buruk, tabiat buruk. Secara tidak langsung remaja akan sedikit-sedikit akan tersedar akan bahayanya isu merokok ini. Dan akhir sekali, dapatlah kita katakan semua pihak perlu kerjasama. Apa kita cakap, bagai aur dan tebing, bersatu teguh bercerai roboh. Kita perlu satu padu semua sekali untuk panteras budaya rokok, supaya satu hari nanti tak ada lagi budaya rokok dalam kalangan remaja dekat negara kita, negara Malaysia. Memanglah ada yang cakap susah nak buat benda ni, tapi bak kata peribahasa, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Setiap langkah ada penyelesaiannya. Jadi marilah kita sama-sama mempanteras budaya rokok dalam kalangan remaja di Malaysia. Sekian, terima kasih.